Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Abu Abdullah Husain bin Muhammad Nasir bin Muhammad Taib Al-Mas'udi Al-Banjari bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kita pada pagi subuh ini untuk masih lagi kita sama-sama meneruskan pengajian kitab kita atas dengan keizinan Allah SWT. Maka harap-harapnya dengan pengajian ini akan menambahkan lagi keyakinan kita kepada Allah. Maka dengan jalan yakin itulah Allah memasukkan kita semua ke dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz yang mungkin hadir pada pagi subuh ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, pemuda yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita sambung muka surat 3 lagi, baris yang ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, dan bahawasanya hakikat makrifah itu 3 perkara, iaitu al-jazmu mutabiqul lil haqqi an dalil. Artinya i'tiqad yang tetap, yakni tiada berubah, dan tiada syak yang muafakat bagi yang sebenarnya. Artinya bagi diri pekerjaan yang ia i'tiqad akan dia lagi daripada dalil. Baik, kita nak uraikan ni dulu. Jadi dia kata dan bahawasanya maksudnya dan sesungguhnya. Dia isim taukid, haraf taukid. Maknanya sungguh-sungguh, bukan yang lain. Maknanya sungguh-sungguhlah dan bahawasanya hakikat makrifah itu 3 perkara. Apa dia hakikat makrifah? Baik, hakikat ni maknanya yang sebenar-benar. Makrifah tu ambil daripada perkataan arafa, yakni dengan makna kenal. Makrifah tu kenal. Jadi hakikat makrifah yang sebenar-benar kenal. Kenal siapa? Kenal Allah Ta'ala lah. Sebab Allah sebut dalam Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Taklah aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk mereka menyembah kepadaku. Kata Abdullah ibnu Abbas dalam tafsirnya, dia kata maksud liya'budun tu ialah liya'rafu. Maknanya taklah aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk mereka mengenal akan daku. Maksud sembah Allah tu makna mengenal Allah. Ni kita semayang subuh tadi ni sebab apa kita pergi bangkit pagi-pagi buta ni, dengan sejuk-sejuknya, tengah gelap lagi pergi naik atas ni. Nah, pagi lagi pukul 10 boleh bangun. Tak, tapi kita bangun awal sebab kenal Tuhan. Orang kenal Tuhan dia akan bangkit. Sebab apa dia kenal Tuhan? Sebab Tuhan suruh bangkit. Nah, sebab apa dia datang masjid? Sebab dia tahu yang panggil tu Tuhan. Walaupun yang tukang azan tutup Bilal.
Tapi dia tahu hakikat yang memanggil itu Allah, Tuhan dia. Jadi ni kenal Tuhan. Orang tak kenal Tuhan, buat tak peduli je, buat tak kisah. Kan? Tengok beza orang kenal Tuhan dengan kenal duit. Orang kenal duit, sanggup bangun pagi takut pangkat merah pergi jabat. Sebab takut terlewat lagi tak dapat duit lagi. Sebab makrifah dia pada duit, dia tak makrifah pada Tuhan. Jadi mati masuk dalam lubang kubur. Bila malaikat muka nakir tanya dia, "Man rabbuka?" Dia jawab, "Ringgit Malaysia." Sebab dia kenal ringgit Malaysia. Bukan salah duit, tak salah cari duit. Kita pun kenal duit juga, tapi kita kenal Tuhan lebih daripada kenal duit. Maka kita meletakkan Allah lebih utama daripada yang lain, daripada duit dan sebagainya. Tapi kalau orang tu kenal dunia lebih daripada Tuhan, maka dia lebih teruja dengan barang dunia daripada nak kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita tak mau. Ni yang dikatakan sebagai ma'rifah. Jadi benarlah dalam ayat tadi sebut, taklah aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk mereka menyembah kepadaku. Maksud sembah pada Allah ialah mengenal akan Allah. Lagi kuat kita kenal Allah, lagi kuat ketaatan kita kepada Allah. Jadi kemudian ulama buat satu formula ataupun satu kaedah, yang mana yang dimaksudkan dengan sebenar-benar kenal. Maka ulama buat satu garis panduan. Dia kata yang dikatakan sebenar-benar mengenal, iaitu hakikat makrifah itu mestilah ada 3 perkara. Tapi sebelum kita pergi jauh, saya nak terangkan dahulu apa beza mengenal dengan mengetahui. Kenal lain, tahu lain. Tahu ni orang kafir pun tahu. Macam saya selalu buat contoh. Kalau kita tanya apek Cina, Acong Mutusami, tanya pada dia, siapa Tuhan orang Islam? Dia akan jawab Allah lah, dia kata. Dia boleh jawab Allah sebab dia pun tahu juga. Dia tahu sebab dia duduk dalam masyarakat orang Islam di Malaysia ni. Jadi dia tahu Allah tu adalah Tuhan yang disembah oleh orang Islam. Tapi kalau kita tanya dia soalan yang agak detail, kita tanya dia, okey tahu dah Allah tu Tuhan. Nak tanyalah apa itu Allah macam mana sifat? Kita tanya dia. Dia boleh jawab tak? Dia tak boleh jawab. Dia kata, "Ayah, saya mana tahu itu sifat-sifat saya tak tahu. Lu tanya itu lu punya ustaz mah," dia kata. Dia suruh tanya ustaz lah, dia mana reti. Dah tanya kawan kita yang beragama Islam tak, nama Ahmad. Mak, Tuhan kita nama apa? Mak jawab lah Allah. Kemudian kita tanya Mak, Allah tu sifat dia macam mana? Ahmad pun jawab ayah. Ahmad pun ayah juga. Ahmad pun tak boleh jawab juga. Dia pun tak tahu sifat Allah. Dah apa beza dia dengan Acong? Tu kan? Tu makna baru tahu. Tahu tak cukup. Tahu tak cukup. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Wahai Muhammad, kalau kamu tanyalah kepada mereka puak-puak kafir zaman dulu lah, zaman Quraisy tu, kalau tanya pada Abu Jahal, tanya pada Abu Lahab dan konco-konco dia, siapa man khalaqas samawati wal ard? Siapa cipta langit, siapa cipta bumi? La yaqulun Allah. Tentulah mereka akan jawab Allah. Allah kata dalam Quran. Tanya Abu Jahal kata, Abu Jahal tak akan kata Al-Latta buat langit bumi. Dia tak akan kata berhala buat. Dia kata Allah buat. Tanya Abu Lahab pun kata Allah buat. Maksudnya semua orang akan kata, ya Allah buat. Tapi adakah dia dikira sebagai makrifah? Tak, dia cuma baru tahu. Jadi kalau sekadar tahu, belum kita lagi dikira selamat daripada akidah kita ni, daripada sesat. Jadi nak bagi selamat akidah kita supaya tak jadi sesat, iaitu mestilah kita kena ma'rifatullah, yakni mengenal akan Allah. Seperti mana sandaran yang ulama nakalkan, awaludin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu ialah mengenal Allah. Cumanya zaman kita hari ini, awal-awal agama bukan kenal Allah. Awal-awal agama mengenal dunia, mengenal jawatan, mengenal pangkat, mengenal duit ringgit. Sebab bila sebut awaludin, ad-din tu kena faham dulu. Apa makna ad-din? Ad-din ni maknanya agama. Apa makna agama? Makna agama ialah nizamul hayah. Nizamul hayah artinya sistem hidup
atau cara hidup. Jadi bila sebut awaluddin, maknanya awal-awal cara hidup. Ma'rifatullah, kenal Allah. Maknanya awal-awal kehidupan kita kenal Allah dulu, baru pergi kenal makhluk. Tapi terbalik, kita kenal makhluk dulu, baru nak kenal Allah. Betul tak? Nah, kenal sakit dulu, baru nampak siapa yang bagi sakit. Kenapa bila datang penyakit tak terus nampak Allah? Macam wabak ni lah. Datang wabak corona, COVID-19 ni. Nah, baru nampak penyakit kelang kabut semua duk fikir pasal dunia. Mampulah kita kalau PKP, kerja tak ada lah, gaji tak masuk lah, gini. Nampak dunia dia serabut dia. Bila dah dunia dah terlampau serabut, tak boleh nak, bau dah orang kata jalan mati. Bila jalan mati tak tahu nak buat macam mana, barulah menadah tangan doa pada Allah. Kenapa awal-awal turun dulu, tak terus nadah tangan doa pada Allah? Sebab kita tahu yang datangkan penyakit ni Allah, yang boleh angkat pun hanya Allah. Benar? Nah, tapi sebab kita ni sedikit sebanyak, walaupun ahli masjid, sedikit sebanyak sudah didoktrin oleh barat laknatullah. Inilah yang tak dapat kita nafikan, bahawa mereka telah berjaya meracuni otak kita. Sebab itulah kalau di Palestin tu peperangannya dalam bentuk angkat senjata. Di Iraq, Afghanistan lebih kurang gitulah. Tapi kalau di tempat negara kita ni nampak macam aman, tapi kita sedang berperang sebenarnya. Dipanggil dalam bahasa Arab Ghazwatul Fikri, yakni peperangan pemikiran, peperangan mentaliti. Kita tanpa kita sedar bahawa mereka dah serang kita punya pemikiran, sehingga pemikiran kita tak nampak lagi Allah, tak nampak lagi Islam. Yang kita nampak untung dunia semata-mata. Tak habis-habis bicara hal dunia. Tak payah kata orang luar masjid, bukan kaki tangan masjid, AJK masjid, kadang-kadang masih lagi fikir hal dunia. Saya ada satu contoh, satu masjid. Saya khutbah masjid tu. Sebelum khutbah tazkirah Jumaat. Jadi ada seorang ahli jawatan kuasa, dia tahu saya ada sekolah. Dia kata, "Ustaz, nanti Ustaz bawa tabung sekolah Ustaz sekali lah. Sebab sembahyang Jumaat ni orang ramai. Jadi Ustaz bolehlah ambil bahagian sekali untuk bantu sekolah Ustaz. Inilah yang kami mampu tolong Ustaz." Dia kata, "Tak apalah, saya bawa lah tabung." Rupa-rupanya ada orang tak puas hati. Minggu depan JK Masjid Mesyuarat ada yang pertikai. Dia kata, "Kenapa bagi Ustaz Syakir bawa tabung dia? Habis nanti tabung masjid tak laku dah." Dia ingat apa, meniaga ke ni main laku-laku ni? Nampak? Tu AJK Masjid tu saya cakap tu. Dia kata, "Habislah, mestilah orang nak lebih derma ke tabung sekolah Ustaz, dah masjid kita tak ada duit Nampak? Jadi maknanya dia buat masjid ni sebab nak kumpul duit ke macam mana? Ke nak kumpul orang untuk buat ibadat? Itulah bila mentaliti kita buat masjid nak kumpul duit, lepas tu jemaah tak boleh nak kumpul, tak boleh ramai. Sebab niat hati kita bukan nak kumpulkan orang, tapi nak kumpulkan duit. Buat masjid gah-gah, lawa-lawa, hebat-hebat, tapi orang dalamnya tak sehebat mana pun. Sebab lebih kepada gah bangunan semata-mata, bukan gah dari sudut kerohaniannya. Ni yang kita takut di akhir zaman. Sebab apa? Sebab pemikiran itu sudah diracuni oleh barat laknatullah. Tu. Baik. Jadi yang kita nak cerita ni ialah ma'rifatullah, mengenal Allah. Ada orang kata tak boleh ngaji, dia kata. Tak boleh Ustaz, ilmu makrifat ni tinggi ni. Memanglah tinggi, mu kitab letak atas rak tinggi sangat, memang tinggi. Nak ambil pun tak sampai. Nampak? Tinggi tak tinggi, wajib ngaji. Tak kira mu nak kata tinggi ke apa ke, wajib mengaji ilmu ma'rifatullah. Cuma yang mengarut ni, orang duk bahas, duk kata ilmu makrifat ni jalan atas air, tu bukan ilmu makrifat. Itu ilmu labah-labah. Labah-labah yang boleh jalan atas air. Dia kata ilmu makrifat ni ilmu terbang. Tu bukan ilmu makrifat terbang. Ilmu terbang ilmu burung. Ilmu makrifat ialah ilmu kenal Allah. Tak ada kena-mengena jalan atas air, tak ada kena-mengena dengan terbang tak terbang. Ilmu ni nak kenal Allah. Bila kenal Allah, barulah kita taat dan istiqamah kepada jalan Allah. Tu je. Suatu kata ulama sufi, janganlah kamu tuntut akan karamah, tetapi tuntutlah istiqamah.
Kerana istiqamahlah adalah karamah yang paling besar. Jangan tuntut nak jalan atas, jangan tuntut nak terbang. Syekh Nafis sebut dalam kitab Durun Nafisnya, kalau kamu nak terbang, baik kamu jadi burung, dia kata. Kalau kamu nak selam dalam air, baik jadi ikan. Nah, kalau kamu nak duduk atas air, baik jadi katak, dia kata. Jangan katak duduk atas daun teratai nah. Tu baik jadi katak. Maknanya kalau kamu nak pelik-pelik, baik jadi binatang. Nah, tapi Allah cipta kita jadi manusia. Tujuan dijadikan manusia untuk sembah dia, untuk ibadat pada dia. Jadi yang kita nak ialah kita boleh ibadat pada Allah. Barulah hebat. Bukan cerita terbang tak terbang. Boleh buat ibadat. Lembu boleh ibadat. Lembu. Kita tengok kita suruh lembu semayang, boleh tak? Angkat takbir tumbang ke belakang dah. Dah tangan bawah. Kita kata angkat takbir tangan begini, dia pun jatuh belakang tu. Mana boleh, binatang tak boleh ibadat. Nah, yang nak boleh buat ibadat ni makhluk yang bernama manusia. Tapi walaupun binatang tak boleh buat ibadat, dia tak masuk neraka. Nah, kita boleh buat ibadat masuk neraka. Makna lebih teruk daripada binatang. Kalau begitu. Lepas tu kita kena pastikan diri kita betul-betul taat pada perintah Allah dan selamat daripada neraka Allah. Baik. Kemudian pula dalam masalah ni, dalam masalah makrifah ni, dia ada pecah pada 3 pula. Di bawah dia ada syariat, hakikat dan tarikat. Banyak orang keliru bab ni. Dia bahas-bahas bab ni sampai tak payah semayang, dia kata. Tu pelik. Dia kata pakai niat sudah. Sahaja aku semayang subuh fardu 2 rakaat kerana Allah. Selesai dah. Dah habis semayang. Kita kata kalau semayang mu pakai niat saja, awak makan roti canai tak pakai niat. Niat adalah duduk kat meja tu, jangan order, niat je. Saja aku makan roti canai 2 keping dengan teh ais kat tepi. Nampak? Lepas tu kata alhamdulillah kenyangnya. Tak payah order, jangan makan, jangan suap. Nak makan niat bagian makan mu cari. Nak kedai makan pergi cari kuali, cari minyak, cari roti, cari air, nak bagi minum. Dah bagian semayang kata tak payah semayang, pakai niat saja. Ada ni puak-puak ni. Nak puak-puak konon pakai niat, konon tinggilah tu dia punya hakikat dia tu. Kan? Sebabnya tak kena. Baik, kena faham dulu ilmu syariat. Syariat ni asal katanya syarak. Syarak ni apa dia? Quran hadis. Ditambah lagi 2 ijma' qiyas. 2 qat'i, 2 tidak qat'i. Qat'i maknanya putus, yang ni Quran hadis tak boleh dipertikai. Siapa pertikai kafir terus. Dan lagi 2 perkara, yakni ijma' dan qiyas tidak qat'i. Tidak qat'i maknanya tidak putus. Maknanya berlaku khilaf, ada perbezaan pendapat dan sebagainya. Macam sembahyang subuh itu qat'i. Quran hadis wajib, tak boleh tinggal, tak boleh tolak. Adapun dalam masalah saf, dia ada disebut sebagai pandangan-pandangan ulama ijma' qiyas. Maka boleh dijarakkan bila keadaan mendatangkan satu masalah. Tapi walau besar mana masalah, subuh tak boleh tinggal. Jangan kata lepas ni kita tak boleh semayang subuh sebab wabak makin kuat. Bengong ke benda. Lagi wabak lagi kuat semayang. Kan? Tapi ada pun perkara-perkara yang tidak menjadi ketetapan yang tetap daripada sudut Quran hadis, yang tu boleh kita orang cakap adjust. Bukan kita adjust lah, ulama yang adjust, sebab mereka lebih pakar. Kita ikut sudahlah. Itu maksud dia. Jadi itu syariat. Jadi syariat ni perkara yang berlandaskan Quran hadis. Dan juga makna syariat ialah perkara zahir. Zahir ni maknanya yang boleh nampak dengan mata kepala. Kipas, lampu apa semua ni, kawan-kawan kita ni yang kita nampak dengan mata kepala ni, itu dipanggil jalan syariat, ataupun disebut sebagai jalan zahiriyah, zahir. Yang keduanya hakikah. Hakikah ni ambil daripada perkataan hak. Hak tu maknanya benar. Hakikat ni yang sebenar-benar. Sebenar-benar ni ialah perkara-perkara yang ghaib ataupun disebut sebagai batin. Benda yang kita tak nampak dengan mata, tapi kita yakin percaya kerana ada dalilnya. Contoh ruh, tak payah jauh lah, ruh diri kita sendiri. Ruh tu barang hakikat.
Dan nak menafikan roh tak boleh juga. Sebab tengok kalau orang mati tu, jasad ada, tapi kenapa tak bergerak dah? Jadi bergerak-bergerak bukan sebab jasad. Jasad ni sarung dia je. Yang menggerakkan jasad itu ruh. Buktinya bila orang mati, jasad tetap ada, tapi bila roh dah tak ada, jasad tak boleh bergerak dah. Walaupun kita tak nampak roh tu, tapi kita tahu akan kehadiran dia. Kita boleh rasa akan ada kewujudan dia. Itu makna sebut sebagai barang hakikah. Jadi syariat tu badan kita ni, hakikat tu ruh kita. Kemudian yang menghubungkan kedua-duanya dipanggil tariqah. Yang menghubungkan antara syariat dan juga hakikat, itulah hubungan itu dipanggil tariqah. Tariqah bahasa Arab, bahasa Melayu kita panggil tarikat. Tarikat ni maknanya jalan. Ambil daripada perkataan tariq, yakni dengan makna jalan. Jadi kalau kita hanya bersyariat dan berhakikat tetapi tidak tariq, kita takut-takut jalan kita tu tak betul, ataupun juga kalau betul sekalipun tak berjalan, duduk diam saja. Macam contoh saya lah. Syariat saya untuk sampai kepada Masjid Abu Bakar Tanah Rata ni pakai syariatnya kereta lah. Itu syariat saya yang barang yang nak menyampaikan. Adapun hakikatnya ketentuan Allah lah. Yakin pada Allah, kalau Allah nak bagi sampai dekat masjid ni Abu Bakar ni. Tapi tarikatnya jalan. Kalau saya duduk je dekat beruah tu, batu ampar tu, kemudian saya wirid Cameron, adakah saya akan sampai? Tak sampai. Orang panggil gila. Duduk seorang-seorang saja giratik Cameron. Nak sampai mana Cameron? Kena berjalan. Nak berjalan, syariat tu pakai syariat tadi, jalan dia, yakni kereta tadi, jalan. Kemudian yakin pada Allah. Hakikatnya kalau Allah kata sampai, aku sampai. Allah kata tak sampai, aku tak sampai. Tu hakikat. Dah tarikat dia perjalanan tu. Kita menggerakkan diri kita untuk berjalan, dan insya-Allah Allah sampaikan kita akhirnya ke destinasi. Itu nak cerita perjalanan dari sudut kehidupan ni. Ni perjalanan dalam masalah agama kita. Kita bersyariat, yakni kita semayang. Kita semayang, kita puasa, kita buat umrah haji, kita sembelih korban, itu semua dipanggil syariat. Dan hakikat kemanisan di dalam syariat tersebut. Apa dia? Kalau semayang, hakikatnya dapat menundukkan diri, khusyuk, taat pada perintah Allah. Dari segi contoh puasa pula, syariatnya puasa, hakikatnya dapat menahan diri nafsu daripada selampau sonok sangat nak makan mewah-mewah dengan makanan-makanan. Bukanlah haram. Tapi Nabi kata la tumitul qalba bi kasrati ta'am wa syarab. Jangan kamu matikan hati kamu dengan banyak makan dan banyak minum. Dia orang hati jadi mati sebab terlampau banyak makan, banyak minum. Saya kata hati mati, badan pun boleh mati. Nu yang terlantar atas katil hospital sebab kurang makan ke banyak makan? Cuba jawab sekali. Banyak makan, banyak minum. Ni kena kencing manis sebab apa? Banyak makan, bukan sebab kurang makan. Sebab tu Nabi ajar kita, Allah ajar kita suruh puasa, ditambah pula tak cukup dengan puasa Ramadan, tambah puasa sunat. Jadi apa yang Allah telah gariskan pada kita panduan ni, semuanya bertepatan dengan kehidupan kita, dengan tubuh badan yang sihat, dari segi zahir dan juga batin. Tapi kita tak nak ikut. Orang putih cakap baru ikut. Habis semua telunjuk kita hari ni banyak kepada kiblatkan barat. Macam ni corona ni. Sibuk nak beli vaksin, sibuk nak ambil bahagian ubat doktor yang dicipta oleh barat kafir. Kita pun tak tahu apa dia bubuh dalam. Tipu muslihat ke apa dia. Kafir ni takkan pernah reda dengan orang Islam. Pegang situ kemas-kemas. Ingat dia nak buat, nak tolong kita. Takut saja benda apa dia bubuh nak merosakkan orang Islam. Kenapa kita tak dahulukan makanan-makanan sunnah yang diajar oleh Rasulullah? Habatus sauda fil habati saudai, kata Nabi. Syifaun, dalam habatus sauda itu ada kesembuhan. Min kulli da'in, bagi setiap penyakit, kata Nabi. Habatus sauda ni boleh sembuh semua penyakit, kata Nabi. Illa sama, melainkan mati saja tak boleh.
Kenapa tak berikhtiar dengan sunnah-sunnah Rasulullah? Kenapa tak ikhtiar dengan madu? Nah, kita bila demam cari madu dulu ke cari Panadol? Panadol. Nah, Panadol saya nak tanya, ada hadisnya Panadol? Tak ada. Ni yang saya nak tunjukkan pada kita semua, bahawa apa yang sudah berlaku tadilah saya sebut. Nah, dunia kita hari ni agama kita hari ni dia macam dek makan anai-anai. Daripada luar nampak tiangnya tegak, rupanya dalam sudah berongga-rongga, tunggu masa untuk runtuh. Itulah kita. Daripada luar nampak kita Islam lagi. Kai kopiah, kai baju Melayu, kai jubah, semayang jemaah. Nampak zahirnya ibadat tu masih lagi ada ni. Tetapi dalaman sudah rosak. Keyakinan bukan lagi pada Allah, tapi keyakinan pada makhluk. Nampak ubat yang dicipta makhluk lebih diutamakan daripada apa yang Nabi ajar, apa yang Allah bagi tahu. Nampak? Bila budak pandai sikit, kita hantar sekolah agama ke sekolah matematik sains, teknik sains. Nah, kita faham bahawa kalau ngaji sekolah agama, ngaji pondok, ngaji tahfiz, nak cerah macam mana masa depan? Nak makan apa, nak kerja apa, nak boleh buat jadi apa? Paling kuat jadi tok imam je lah. Nah, tapi nak jadi manager tak boleh. Itu sikit sebanyak luar nampak kau main angkat takbir gigil lu macam nak keluar roh angkat takbir. Gaya luar, dalam pegang macam tu ke Allah? Kemah gitu ke kita dengan Islam? Nampak? Ni kata. Ayat ni yang saya maksudkan, luar nampak tiang, dalam sudah berongga. Nampak? Sedar tak sedar Dajjal datang macam. Nak bila tak ada kekuatan rohani, nak zahir saja nampak. Sebab tu tak pelik bila kita tengok hari ni budak perempuan pakai tudung tapi boleh peluk K-pop. Kalau yang free hair tak pelik manalah, sebab kita tengok gaya pun free hair dah, rambut color merah. Kalau macam tu pun tengok gaya pakai, kita tahu perangai pun tak kena lah tu. Tapi ni pakai tudung. Maksudnya pada pandangan first impression kita bahawa ni mesti budak baik. Budak pakai tudung kan? Dalam pakai tudung boleh peluk orang kafir. Aduh. Apa nak maksudkannya situ? Aduh. Maknanya Islam tu hanya tinggal pada luaran sajalah. Tu yang Nabi kata, fi akhiri zaman la yabqa minal Islam illa ismuh. Pada akhir zaman, zaman kita lah hari ni, zaman kita hari ni. Tak ada yang tinggal daripada orang Islam itu melainkan tinggal namanya sahaja. Nama Islam. Itu yang Nabi nak masukkan. Nabi nak masukkan zahirnya saja Islam, batinnya jauh daripada Islam. Isi Islamnya tak ada. Minta maaf cakap. Kita semayang. Tapi rata-rata kalau kita tanya seorang-seorang berapa rukun semayang, tak semua boleh jawab. Padahal semayang. Kita tanya dalam semayang tu mana wajib, mana sunat. Bukan semua wajib ke Ustaz? Ada wajib, ada sunat. Nak sunat pula pecah dua, ada sunat hai'ah, ada sunat aba'at. Tapi bila pengisian dalam tak ada, ilmu tak ada, beramal sahaja, tak jadi apalah. Jadi kosong gitulah. Itu yang saya maksudkan tadi. Kalau sekadar tahu, orang kafir pun tahu. Jadi apa beza kita dengan kafir? Kita nak jawab dengan malaikat munkar nakir nanti dalam kubur. Malaikat nak tanya man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Kalau semua tu tak ada pengisian semasa hidup, agak-agak boleh jawab tak soalan tu? Sebab yang nak jawab nanti bukan bibir, nak jawab nanti roh. Bibir ni tak bergerak dah, bergetar pun tidak. Nak bergerak mana jasad mati dah. Tu. Jadi renungan ni akan membawa, sebab itulah kata Nabi, tafakkurus sa'ah khairun min ibadati sanah. Kamu fikir saat lebih baik daripada kamu ibadat selama setahun. Semayang setahun. Tapi tak pernah fikir tentang apa yang dia nak hadap nanti di dalam kubur, kematian dia, bertemu dengan Allah. Jadi lebih baik kita fikir saat. Itu kata Nabi lebih baik daripada ibadat selama setahun, tapi tak pernah memikirkan tentang soal agamanya. Jadi kita takut-takut ibadat kita bukan jadi ibadat, tapi jadi adat. Orang datang semayang, pergi semayang jugalah. Orang pergi sembelih korban, sembelih jugalah. Orang pergi umrah pun pergi umrah jugalah, tapi tak dapat apa-apa hasil. Tengok orang pergi umrah zaman lah.
Nak berhabis duit beribu-ribu ringgit. Tapi yang diniatkan pergi sana nak shopping, nak beli cerek, nak beli jubah, minyak wangi. Nah, kalau buat pun buat kadar yang dituntut je lah. Sa'i gitu, lebih kurang gitu. Nah, kadang-kadang nak pergi sana nak baca apa pun tak erti. Bulat-bulat ikut belakang punggung mutawif semata-mata. Kan? Sampai tak erti apa. Tu kata, dia faham tak faham kenapa dia kena pergi? Ke sebab orang kata kena pergi umrah ni, duit ada ni, pergi gitu je lah. Dia tak faham apa tujuan, apa maqasid dia, kenapa disyariatkan perkara tu. Ni lemahnya umat Islam. Dia sendiri tak faham apa yang dia buat. Dan akhir sekali nanti saat hujung zaman ni, manusia yang beragama Islam, dia sendiri pun tak tahu kenapa dia Islam. Nah, dia pun tak tahu kenapa aku Islam. Dia pun tak tahu. Sampai tahap tu kerana kejahilan, kerana dalamannya kosong, tak tahu pun dia. Yang dia tahu hal dunia dia, nak menaikkan gajinya, menaikkan pangkat jawatannya, tu tak habis-habis. Berlumba-lumba dalam soal harta benda, kan? Soal agama tak tahu langsung ke apa. Minta maaf cakap, kadang-kadang ada orang semayang daripada zaman kecil sampailah zaman dewasa, dan ni dah berusia dah. Orang cakap sampai pencen lah. Nah, tapi masih lagi tak boleh terjemah suratul Fatihah yang dibaca tiap-tiap hari. Baca tiap-tiap hari, suruh terjemah bismillah sampai waladdallin. Apa makna? Tak boleh. Dan membaca saja berpuluh-puluh tahun. Tu kata, kita renung benda ni. Kita fikir balik, kat mana kedudukan agama kita pada diri kita. Kita ingat agama ni buat sonok-sonok je kan? Buat lebih-lebih kurang, buat main-main itu. Kalau itulah kita rasa, tak apalah. Tunggulah dalam kubur nanti. Kan? Tunggulah di padang mahsyar nanti. Maka kita kena anggap berat benda ni. Kan? Sebab itulah bila kita anggap berat pada diri kita, kita akan anggap berat pada ahli keluarga kita. Betul, masbut ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dan jaga ahli keluarga kamu. Kan? Ni nak jaga ahli keluarga, punya diri pun tak berapa lepas. Kan? Tu jadi ni kita mengaji biar faham, biar kita tahu apa benda yang kita buat. Jadi syariat hakikat, maka yang menghubungkan keduanya ialah tariqah. Tariqah inilah yang menggerakkan kita kepada Allah. Bukan kita faham saja, semayang wajib, lepas tu kita semayang saja, tapi apa nilai semayang? Tak ada tariqahnya. Bila kita mengaji betul-betul, baru kita nampak kepentingan solat. Kenapa, apa kesannya kalau kita tak semayang, gini, tak buat ibadat ni. Maka dengan tariqah itulah kita berjalan, akhirnya diri kita akan semakin hampir kepada Allah, semakin dekat dengan Allah. Maksud semakin dekat dengan Allah, makin kuat keyakinan kita pada Allah. Bukan diri kita, diri Allah tu makin dekat, tak. Sebab Allah tidak bertempat. Tapi yang nak dimasukkan sini, semakin kuat keyakinannya kepada Allah. Bila orang ni meletakkan yakin dia kuat pada Tuhan, yang lain ni lebih kurang je lah. Hari ni manusia boleh cakap dia, Islam cakap tu, dia kata kalau tak ada duit mampuslah kita. Siapa ajarmu tak ada duit mampus? Selama ni yang menghidup dan yang memampuskan siapa? Allah. Allah menghidupkan kita, Allah juga yang memampuskan kita, mematikan kita. Bukan duit, bukan lain-lain, bukan jawatan, bukan pangkat. Tapi bila hari ni orang Islam boleh cakap gitu, sama taraf cakap ni dengan cakap kafir. Orang kafir cakap ni tak pelik lah, sebab dia kafir. Dia bukan umat tauhid, dia bukan ada akidah. Dia bukan ada Quran hadis. Cakap dia merapu. Kita pergi ikut gak sama merapu. Habislah. Jadi kita kena pegang Allah. Jangan takut lah. Jangan takut siapa-siapa pun. Kita cuma berusaha dan berikhtiar. Ni macam wabak corona ni. Kita tak takut corona, cuma kita usaha dan ikhtiar menghindarkan diri daripada terkena penyakit. Sebab bila kita berpenyakit, kita masalah untuk buat ibadah. Bila sakit macam mana nak buat ibadat, nak buat semayang macam mana? Jadi kita jaga tu supaya kita boleh terus beribadah. Bukan sebab takut ke apa, tak. Kalau kafir dia takut, takut yang sungguh. Kita bukan takut yang tu, kita nak buat ibadah sahaja. Maka kita pun berikhtiarlah, berbagai-bagai ikhtiar. Tapi dalam masa yang sama, bila pandang penyakit ni, kita ingat kepada dia.
Itu tujuan Allah hantar ujian. Bila datang ujian, orang beriman akan mengingatkan dirinya kepada Tuhannya yang memberikan ujian. Bukan pandang ujian tu, pandang siapa yang bagi ujian. Jangan tengok apa yang kita dapat, tengok siapa yang bagi kita apa benda yang kita dapat. Benda tu. Tu. Baik. Jadi bila ada ketiga-tiganya, syariat, hakikat dan tarikat, bila tiga-tiga ni gabung sekali, barulah namanya makrifat. Itulah makrifah. Bila orang tu ada syariat, ada hakikat dan ada tarikat. Macam cerita perjalanan saya tadi, bila saya ada kereta syariatnya, hakikatnya saya yakin Allah menyampaikan, kemudian saya tarik berjalan, akhirnya makrifah saya sampailah ke sini. Maka saya pun mengenal segala-galanya perjalanan tadi semata-mata daripada Allah kepada Allah dan hanya Allah sahaja. Itu baru namanya ma'rifatullah. Maka dari sini nak Syekh menyusunkan, dia kata yang disebut sebagai hakikat ma'rifah, al-jazmu mutabiqul lil haqqi an dalil. Yang mana kata tiga tu? Yang pertama al-jazmu, yang kedua al-mutabiqu lil haqqi, yang ketiga an-dalil. Itu tiga perkara tu. Kita nak tengok tiga-tiga tu satu-satu dia. Jadi erti maksud al-jazmu mutabiqu lil haqqi an-dalil, artinya i'tiqad yang tetap. Jazam tu, al-jazmu tu maknanya i'tiqad yang tetap. Apa maksud i'tiqad yang tetap? I'tiqad ni maknanya pegangan. Apa yang kita pegang tu tetap. Maksud tetap, tidak akan berubah walau apa pun badai yang datang melanda. Itu maksud dia. Pegang kemah-kemah, ujian besar mana pun tak lepas benda ni. Kita pegang bahawa Islam ni agama aku. Orang datanglah bawa bukti macam mana pun, kata Islam tak betul, tetap kita pegang Islam. Itu maksud dia. Ni akhir zaman, tolong jaga-jaga. Orang duk macam-macam tikai. Dia kata kalau betul lah Allah tu Tuhan, mana dia? Tunjuk Tuhan agama lain semua boleh tunjuk. Damu Islam kata Allah Tuhan, mana? Kalau ada boleh lah tunjuk. Ni tak boleh nak tunjuk, mana tak ada. Kita kalau bodoh akhirnya akan terikut tak? Ikut lah. Betul juga. Kalau ada, kalau sungguh ada, mestilah boleh nampak. Ni tak nampak, macam mana nak kata ada? Akhirnya jadi kafir. Sekarang ni dah ada dah Melayu murtad, Melayu kafir. Saya baca satu artikel semalam, ada satu padri daripada barat, dia hantar ke sini. Kemudian dia ceramahnya dalam gereja-gereja yang dihadiri beberapa orang Melayu juga. Dia ceramah, dia kata Kristian agama sebenar. Dia kata jangan pedulikan undang-undang negara yang menyekat orang Islam untuk jadi Kristian, kerana kita kena tunjukkan keberanian kita untuk menegakkan agama yang sebenar. Mari bersama Jesus, dia kata. Allah. Ni dia punya dakwah ni dah merebak dah. Dulu kita dengar kes bawa Bible dari rumah ke rumah. Bayangkan kalau jenis orang. Kita buat masjid besar-besar, berapa ramai yang datang semayang. Ini dalam semayang jarak 1 meter pun tak penuh sampai belakang. Ada sampai 4 sah. Tu semayang jarak 1 meter baru 4 sah. Dah macam mana nak boleh lagi sampai belakang? Nampak? Cuba try buat jarak 5 meter tengok. Sampai mana belakang ni? Nampak? Nak ceritanya Allah, mana pergi? Yang ni yang datang dengar kuliah, yang mengaji. Dalam mengaji pun kadang-kadang keliru, apatah lagi yang langsung tak mengaji. Bayangkan bila datang pengaruh-pengaruh begini, dia boleh pegang ke agama dia? Silap-silap boleh terlucut akidah dia. Itu baru padri. Bayang kalau Dajjal datang. Macam mana? Saya ada satu orang, saya buka sekolah tahfiz kan. Ada seorang ayah pelajar, anak dia buat masalah kat sekolah. Jadi ikut peraturan sekolah, terpaksa ambil tindakan buang. Sebab banyak kes dah budak ni buat. Dia ambil tindakan buang pelajar ni daripada sekolah. Ayah dia datang tak puas hati. Ayah dia marahnya kami. Dia kata, ni lah ustaz, ni perangai-perangai ustaz ni. Dia kata, budak silap sikit terus dihukumnya, buang lah begini. Lebih baik padri gereja. Dia kata, pula dah saya tercengang sekejap. Asal dia cakap macam ni.
Yelah ustaz, dia kata saya duduk rumah orang susah, saya miskin, duit tak banyak. Datang pederi, tanya nak pakai berapa duit, dia bagi saya duit. Dia kata dia tanya saya beras ada tak kat rumah, dia baginya beras. Nah, saya rasa sonok dengan dia. Nah, apa kesusahan saya dia boleh bagi, dia boleh jamin pada saya. Saya kata abang ni nak jadi Kristian ke benda? Nah, abang nampak beras ni paderi bagi ke Allah bagi? Abang nampak makan minum abang selama ni siapa bagi? Nah, orang bagi ke Allah bagi? Ni walaupun dia hantar anak dia ngaji tahfiz, tapi kalau bapak tak tahfiz tu jadi. Nampak? Ngantar anak ngaji sekolah agama, bapak sendiri tak ada. Patut dia kena daftar sekali, masuk sekali sekolah tahfiz dengan bapaknya sekali, biar belajar agama. Nak hantar anak sekolah agama, dia sendiri tak kerti agama. Lah kali dia terikut pada agama lain, la ilaha illallah. Itu macam semalam saya sebut. Kalau kita nampaklah ada agama lain lebih baik, apa kita duduk dalam Islam? Kita mengaku kita Islam sebab kita nampak Islam lah segala-galanya, baru betul. Tiba-tiba boleh nampak agama lain lebih baik, la ilaha illallah. Ini jadi rosak akidah. Ni zaman kita hari ni tuan-tuan. Zaman 2020 yang dahulu digambar-gemburkan sebagai zaman yang moden. Oh, yang hebat. Sinilah zaman dia. Nak hebat tang mana? Nah, bangunan pencakar langit. Bangunan tinggi hebat, dalam masa yang sama maksiat pun tinggi hebat macam bangunan tu. Betul tak? Tengok malam tahun baru, pesta di bawah KLCC. Esok pagi di BKL nak bersihkan, kondom dengan botol arak bersepah-sepah. Tu yang kita bangga sangat, moden tu. Tu yang kita kata, hebatnya negara Malaysia, makin maju. Baik jadi zaman Nabi, Masjid Nabawi kecil besar tu je. Kan? Baik jadi zaman Nabi naik unta gitu, tapi akidah kuat, mantap. Tengok sahabat 313 lawan 1000 lebih dalam perang Badar. Sedikit pun sahabat tidak melangkahkan kakinya ke belakang. Tiket tak takut, tak gentar, padahal musuh lagi ramai. Bukan ramai sikit-sikit. Kalau 9 lawan 10 lebih seorang boleh tahan kira. Ni 313 lawan 1000 lebih. Nisbah dia 1/3. Nah, 1 nisbah 3. Tengok sana Allah berduyun musuh. Kita sikit je, tapi sahabat sikit tak takut. Sebab keyakinannya bukan pada pedangnya, keyakinannya pada Allah. Tu sebab apa? Ditahqiq di dalam dirinya keyakinan kepada Allah, makrifah pada Allah. Hari ini manusia yang beragama Islam tidak kenal Allah, tidak ada makrifah. Nak yakin macam mana dengan Islam? Malah dia pula pertikai Islam. Dia boleh tanya, dia kata kalau kita jalan hudud ni, jenayah boleh betul-betul ke boleh kurang? Mau cakap apa gini ni? Nah, awak tak tanya, kita semayang ni sungguh ke boleh masuk syurga? Awak tak tanya begitu? Kan? Agama ni logik tak logik, terima akal tak terima akal. Bila Allah kata, Nabi kata, wajib terimalah. Itu namanya agama, itulah namanya Islam. Jangan awak cerdik, lebih cerdik daripada Tuhan pula, macam kita lebih pandai pula. Nah, kalau rasa pandai sangat, gilah buang corona ni. Mana doktor bakar? Pergi panggil. Nah, sampai botak tengah kepala. Hebat doktor bakar, 14 kali PhD. Nah, alat-alat canggih teknologi dalam hospital, boleh scan sana, boleh scan sini. Mana? Scan lah corona. Buang lah bagi corona, boleh? Tak boleh. Tengok Allah hantar satu wabak halus kecil je, tu pun hang tak boleh buat apa. Lepas hang nak sombong aku. Allah nak masukkan gitu supaya kita tunduk kepada dia. Itu kita sembah muka sembahyang sujud, sembah muka atas tanah, punggung buat naik atas. Nak ceritanya, tunduklah kamu kepada Tuhanmu, rendahkanlah dirimu bahawa kita ni jahil, bahawa kita ni dhaif, kita lemah, kita bodoh. Segala barang kekurangan buhlah pada kita, segala barang kehebatan buh pada Allah. Itulah hamba Allah yang sebenar-benar taat baik kepada Allah. Tu maksudnya jazam, pegang kemah-kemah iktikadnya tetap takkan goyang dah. Yakni tiada berubah, jangan berubah-ubah dah. Macam mana pun datang, kita pegang kemah-kemah. Tu maknanya jazam. Kemudian al-mutabiqul lil haqqi, dan tiada syak yang muafakat bagi sebenarnya, artinya bagi diri pekerjaan yang ia iktikadkan dia. Maknanya apa yang dipegang mesti betul. Jangan pegang kemah-kemah tapi tak betul. Sebab kalau sekadar jazam, Yahudi Kristian pun jazam.
Dia pegang betul-betul macam orang Kristian. Dia pegang betul-betul Tuhan tu satu. Tapi satu mana? Jesus. Tak betul. Kita pegang juga betul-betul Tuhan satu, yakin sangat-sangat Tuhan satu. Siapa yang satu tu? Allah. Baru mutabiqul lil haq. Kemudian yang ketiga iaitu andalil. Andalil ni maksudnya iaitulah lagi daripada dalil. Dia boleh bawa dalil. Dalil-dalil ni maknanya bukti. Boleh dibuktikan. Tanya Allah, kata Allah wujud, mana dia? Kita boleh buktikan Allah tu wujud. Boleh buktikan dalam bab-bab ketuhanan ni, kita boleh buktikan. Itu maksudnya andalil. Boleh membawa bukti. Kalau kita tak boleh bawa dalil, itu tanda kita ni taklid. Taklid ni asal perkataan qallada. Qallada tu maknanya ikut. Taklid ikut mengikut. Ikut aja. Kalau ustaz tu betul-betul lah. Kalau ustaz tu ayah pin lah dia. Jadi ikut je ni yang banyak taklid hari ni zaman ni. Kata ulama, dua pandangan ulama orang yang taklid. Siapa yang taklid, pandangan yang syadid, pandangan yang agak keras, mereka mengatakan bahawa siapa yang taklid, dia masih lagi kufur. Tak selamat. Dia adalah masih lagi dikategorikan sebagai kafir. Tak jadi Islam sempurna. Bahaya taklid. Tapi golongan yang kedua yang pandangannya tidaklah terlampau syadid, tak terlampau keras, maka kata ulama-ulama ni mengatakan bahawa taklah sampai jadi kafir, tapi boleh menjadi kafir. Tak jadi kafir, tapi boleh menjadi kafir kalau dia tak betul-betul letak agamanya ni dengan penuh kepahaman, dengan dalil. Jadi jangan kita berkekalan duduk dalam golongan taklid. Mula-mula mengaji tak apalah nak taklid mula-mula, tapi teruskan mengaji sehingga kita faham, keluar daripada taklid. Mula-mula menadah kitab tak apalah, dengar cakap saya kata, Ustaz Syakir kata gini. Tapi jangan ikut saya, ikut ilmu yang disampaikan oleh saya. Saya manusia ni boleh berubah-ubah, tapi ilmu Allah tidak berubah. Saya mungkin hari ni betul, esok lusa minta betul lah, jangan tak betul. Tapi andai katalah kalau tiba-tiba tak betul, jangan ikut dah. Ikut ilmu yang disampaikan. Sebab tu kita jangan taksub. Jangan taksub dengan ulama, dengan tok guru, jangan taksub. Kita ikut ulama, ikut tok guru atas ilmu dia. Nampak? Kita sebab tu nak dapat ilmu tu biar betul-betul faham, kemas betul-betul, tanya bagi betul-betul faham. Kenapa ustaz cakap macam ni? Tak apa. Bukan pertikai lain. Ni kita tanya sampai biar kita nak jelas faham. Bila kita faham, dia tak betul, kita faham dengan ilmu dah, kita tak ikut dia, kita ikut ilmu dia. Dia jadi apa lah tak ada. Tapi bila taksub, orang tu terjun gaung, kita pun terjun gaung. Tu baru nama taksub. Ada. Katalah contoh tok guru tu terlupa pakai kain pelikat, seluar pendek saja dalam keluar rumah. Dia anak murid pun nampak. Anak murid kata, apa ni tok guru ni pakai seluar pendek ni, buka aurat ni. Kawan dia yang seorang lagi kata, jangan cakap begitu. Mata kita ni apa, Allah hijab ni. Sebenarnya tutup aurat tu, kita yang nampak macam buka aurat. Pula dah. Tu namanya taksub. Nampak? Kalau guru tak betul, kata tak betul lah, tegur lah. Tok guru tu seluar pendek tu. Tok guru, Allahu akbar, astagfirullah. Tok guru lompat masuk dalam rumah. Rupanya terlupa kain pelikat. Bila orang tak betul, cakap tak betul. Tak payah kata tok guru, sultan tak betul, kata tak betul. Agung tak betul, kita tegur, kata tak betul. Bila tak betul daripada jalan agama. Ad-dinun nasihah, agama ini nasihat menasihati, dan semua layak untuk dinasihati. Jangan rasa kalau kita duduk jawatan tinggi tak payah terima nasihat dah. Menghebat mana? Baik, jadi inilah dia yang disebut sebagai hakikat makrifah al-jazmu mutabiqul lil haqqi andalil. Mesti ada tiga-tiga ni. Yang pertama jazam, i'tikadnya tidak berubah. Yang kedua mutabiqul lil haq, apa yang dipegang itu mesti betul. Dan yang ketiga andalil, dia mesti boleh bawa dalil. Kalau tak boleh bawa dalil, cuba usaha belajar sampai boleh bawa dalil. Jangan berkekalan diri kita duduk dalam golongan taklid kerana ia dalam keadaan bahaya.
Maka ulama buat satu kesimpulan, bila kita sudah melafazkan kalimah syahadah atau kita lahir sebagai anak orang Islam, kita memang sudah jadi Islam. Cumanya yang boleh jadi kafir tu bila Islam itu tidak dijaga. Ibaratnya macam kita tanam pokok. Bila kita tanam benih rambutan, dia tetap jadi benih rambutan dan dia akan tumbuh sebagai pokok rambutan. Tapi dalam tempoh dia nak tumbuh tu, kita kena jaga. Buat pagar supaya babi tak sondol. Lepas tu bubuh baja supaya dia mekar naik elok. Bubuh air siram supaya airnya cukup, baru tumbuhnya subur. Kena jaga tu. Tapi kalau dia tanam saja biji tu, kemudian tak jaga, kadang-kadang mungkin boleh tumbuh gak pokok tu dengan elok, kadang-kadang. Tapi yang biasanya kalau dibiar, selalunya akan jadi rosak. Bila rosak? Bila naik pucuk, babi sondol. Nampak? Dia terbantut ketumbuhan dia apa semua. Lah kali kalau tumbuhnya dia boleh pulih balik, boleh tahan lagi. Tapi kalau lah kali dia mati, apa pun tak ada. Rambutan pun tak ada, apa pun tak ada. Jadi sama juga dengan iman. Kita lahir sebagai anak Islam, kita dah ada iman dah ada Islam dah dalam diri ni. Tinggal lagi bila kita semakin membesar ni, kena jaga dia. Nak jaga dia kena buat pagar perisai. Ngaji ilmu tauhid, kena bubuh baja, mengaji ilmu fiqh, kena siram air, mengaji ilmu tasawuf. Barulah tumbuhnya tu, iman tu tumbuh mekar elok. Bila mekar elok tadi, pokok rambutan bila tumbuh elok, baru menghasilkan buah rambutan. Buah rambutan tadi boleh dapat manfaat orang keliling. Boleh makan orang lain. Gitu juga bila iman kita elok, mekar elok, orang lain dapat manfaatnya bersama. Kawan dengan kita rasa tenang sebab orang baik. Orang yang mengaji agama, nampak? Orang boleh duduk bawah payung dia, boleh duduk berteduh di bawah dia, boleh ambil manfaat daripada dia. Ini rosak agama, nak ambil manfaat macam mana? Jadi pemimpin jahat, jadi merosakkan. Jadi cukup sekadar tu yang dapat kita kongsikan dulu pada pagi subuh ni. Tengok seorang bangun lah kali tinggal saya seorang. Jadi kita tangguh dulu kita sambung nanti. Kuliah akan datang lah pula, bulan akan datang, insya-Allah jika diizinkan Allah. Kita sambung dekat maka barang siapa tiada jazam pada iktikadnya. Berhenti kat situ tanda situ. Maka barang siapa tiada jazam pada iktikadnya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi macam biasa ada sedikit lagi produk perniagaan di luar sana untuk menampung sekolah pondok dan tahfiz kami. Jadi pakat-pakatlah tuan-tuan membeli sambil menderma insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyyatana niyyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimautis syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wassallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.